Krisis rumah tangga sering berlaku kepada pasangan suami isteri yang bermasalah dan tiada kesefahaman dalam ikatan perkahwinan. Jalan penyelesaian yang boleh dilakukan adalah melalui perceraian dan salah satunya adalah secara fasakh. Fasakh merupakan kaedah pembubaran perkahwinan yang diharuskan oleh syarak apabila terdapat aib pada salah seorang pasangan suami isteri atau berlaku darar iaitu kemudaratan terhadap pasangan berkenaan. Hal ini bertujuan untuk mengelak daripada sebarang kemudaratan daripada menimpa pasangan berkenaan dan anak-anak mereka. Fasakh juga merupakan cara bagi pasangan suami isteri yang ingin melepaskan diri masing-masing daripada ikatan rumah tangga yang tidak lagi sesuai akibat beberapa sebab yang mengharuskannya berbuat demikian melalui perintah daripada mahkamah atau qadi. Fasakh menurut bahasa bermaksud rosak atau putus, manakala menurut istilah adalah pembubaran perkahwinan yang dilakukan apabila terdapat sebab-sebab munasabah yang diharuskan oleh syarak. Pihak yang boleh menuntut fasakh. Kebiasaannya kita hanya tahu bahawa tuntutan cerai fasakh adalah hak yang ada pada seorang isteri sahaja. Sebenarnya, tuntutan ini boleh dilakukan sama ada oleh suami atau isteri. Kedua-duanya boleh memfailkan tuntutan ini di mahkamah, namun sangat jarang dilakukan oleh suami kerana suami mempunyai hak dan kuasa untuk melafazkan talak. Tidak pula bagi seorang isteri di mana isteri tiada hak dan kuasa untuk melafazkan talak. Oleh itu, hak yang ada pada isteri untuk membubarkan perkahwinan adalah menerusi tuntutan fasakh. Pihak yang berkuasa untuk meluluskan fasakh. Hanya hakim di mahkamah sahaja yang mempunyai kuasa untuk meluluskan pembubaran perkahwinan ini atas permohonan yang dibuat sama ada oleh pihak suami atau isteri. Namun, bukti haruslah diberikan secara kukuh dan ada prosedur-prosedur lain yang akan dinilai sebelum sebarang keputusan dilakukan. Kebolehan pembubaran perkahwinan secara fasakh ini dapat disimpulkan daripada beberapa ayat Quran iaitu surah Al-Baqarah ayat 229 dan 231. Seterusnya merujukan kepada tahkim iaitu timbatara dan juga peranan hakim dalam kes-kes yang melibatkan permasalahan suami isteri ini adalah relevan untuk dikaitkan dengan pembubaran perkahwinan mengikut proses kehakiman iaitu merujuk kepada surah An-Nisa ayat 35. Merujuk kepada Jamil Muhammad bin Marok mengatakan bahawa pembubaran perkahwinan secara tapi prinsipnya boleh dilihat melalui surah Al-Baqarah ayat 231 dan An-Nisa ayat 35. Seterusnya merujuk kepada Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Mereka bersependapat bahawa suami yang tidak memberikan nafkah kepada isteri secara sengaja ataupun tidak sengaja adalah merupakan salah satu sebab yang boleh memudaratkan isteri. Dan hal ini boleh menyebabkan isteri boleh menuntut fasakh di mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Aizah binti Abdullah 055793. Okey, untuk seksyen yang berkaitan dengan fasakh ialah seksyen 52 di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Terdapat beberapa sebab yang membolehkan seseorang individu itu membuat permohonan fasakh di mahkamah. Antaranya jika suami telah cerai atau tidak mengadakan peruntutan bagi nafkah zahir selama tempoh 3 bulan, tidak menunaikan kewajipan perkahwinan iaitu nafkah batin selama tempoh 1 tahun tanpa sebab yang munasabah, lazim menyakiti pasangan disebabkan oleh keluarga aniaya, tidak melayani isteri secara adil mengikut kehendak syarak jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang dan juga banyak lagi. Kesimpulannya, seksyen 52 ini menekankan sebab-sebab dan juga alasan yang membolehkan seseorang individu itu menuntut fasakh di mahkamah. Proses yang perlu dilakukan oleh suami atau isteri bagi tuntutan fasakh di mahkamah syariah ialah yang pertama, memfailkan sambutan dan pernyataan tuntutan di mahkamah. Semasa pemohon mengisi borang tuntutan fasakh, tulis sebab mengapa tuntutan tersebut ingin dilakukan secara mendalam. Sebab-sebab tuntutan fasakh mestilah suatu sebab yang kukuh seperti yang termaktub dalam seksyen 52 di bawah Akta Keluarga Islam Negeri-Negeri. Yang kedua, selesai pendaftaran kes cerai dan bayar yuran pendaftaran di kaunter mahkamah, pemohon akan menerima tarikh dan masa hadir ke mahkamah. Oleh kerana fasakh merupakan kes tuntutan, maka prosedur saman adalah diperlukan.
mahkamah akan menghantar saman kepada defendant. Defendant perlu menandatangani saman tersebut untuk membolehkan perbicaraan dijalankan. Saman akan dihantar oleh mahkamah yang terhampir pada waktu bekerja. Selesai proses saman, plaintiff dan defendant perlu hadir pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Mahkamah serta membawa bersama sijil dan juga kad pendalan. Pada saat ini, kedua plaintiff dan defendant perlu maklumkan pembelaan kepada hakim, dan sekiranya di antara mereka tidak ada persetujuan untuk bercerai, maka mereka akan dapat tarikh untuk proses perbicaraan di mahkamah. Persediaan yang perlu dilakukan sebelum perbicaraan, plaintiff perlu melantik seorang peguam dan menyediakan dokumen perbicaraan dalam tempoh tidak melebihi 1 bulan. Sewaktu hari perbicaraan berlangsung di mahkamah, plaintiff dan defendant perlu memberikan keterangan dan mengumpulkan saksi untuk menyokong keterangan. Selain itu, segala dokumen sokongan dan juga hujah bertulis turut dikemukakan kepada hakim, dan hakim akan menilai serta memberikan keputusan sama ada kes fasah diterima atau ditolak. Sekiranya kes tuntutan fasah itu ditolak dan plaintiff tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, boleh membuat rayuan di peringkat mahkamah yang lebih tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan. Sekiranya keputusan tuntutan fasah diterima atau disabitkan, maka mahkamah akan keluarkan perintah perceraian. Kedua plaintiff dan defendant akan menerima rekod perceraian dan membawa rekod tersebut ke Jabatan Agama Islam untuk mendaftarkan perceraian mereka. Mereka perlu menyerahkan rekod cerai kepada Jabatan Agama bersama dokumen asal seperti sijil, kad pendalan serta perintah daftar cerai dan juga rekod perceraian. Setelah selesai proses tersebut, mereka hendaklah membuat bayaran yuran daftar cerai mengikut kadar yang ditetapkan oleh negeri-negeri. Akhir sekali, Jabatan Agama Islam akan mendaftarkan perceraian mereka dan mengeluarkan sijil perceraian. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan contoh kes yang mana dalam kes ini plaintiff adalah Samsiah binti Omar, seorang warga negara Malaysia yang berumur 40 tahun yang menetap di Pontian, Johor. Plaintiff adalah isteri kepada defendant yang sah. Okey, manakala defendant Muhammad Hafiz bin Murad, seorang warga negara Malaysia yang berumur 30 tahun yang menetap di Johor Bahru. Defendant merupakan suami kepada plaintiff. Plaintiff dan defendant telah bernikah pada 12 Julai pada tahun 2009 di Pontian, Johor. Plaintiff dan defendant tidak pernah bercerai. Hasil daripada perkahwinan mereka telah dikurniakan 3 orang anak. Plaintiff telah membuat tuntutan di dalam mahkamah berkenaan dengan permohonan perceraian fasah atas sebab defendant telah tidak mengadakan peruntukan nafkah bagi plaintiff selama tempoh melebihi daripada 3 bulan. Seterusnya ialah setelah mahkamah meneliti serta menghalusi segala keterangan plaintiff, saksi-saksi plaintiff, hujahan daripada peguam syar'i plaintiff, dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh plaintiff, mahkamah berpuas hati. Dengan ini, mahkamah mensabitkan bahawa defendant telah cuai, iaitu tidak menjalankan tanggungjawab dan cuai dalam menyediakan nafkah zahir buat plaintiff selama melebihi daripada tempoh 3 bulan kerana defendant telah lumpuh, kebalangan dan tidak mampu bekerja. Keluarga defendant juga tidak memperuntukkan nafkah kepada plaintiff serta defendant tiada harta yang ditinggalkan sebagai nafkah kepada plaintiff. Mahkamah dengan ini meluluskan permohonan plaintiff untuk membubarkan dan memfasahkan pernikahannya dengan defendant di bawah Seksyen 53 Subseksyen 1 Ceraian Undang-Undang Keluarga Islam. Mulai daripada 19 April 2017, mahkamah dengan ini memerintahkan pernikahan plaintiff Syamsiah binti Omar dan defendant Muhammad Hafiz bin Muhammad dibubarkan dan difasahkan. Mahkamah memerintahkan perceraian ini didaftarkan di pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk, dan surat nikah bilangan daftar adalah dibatalkan. Mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan ini boleh memfailkan notis rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dalam tempoh 14 hari selepas keputusan ini dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mashita Bidahran, number matric 054912. So next I will present about effects and the law of fasakh, iaitu kesan fasakh dan hukumnya. Jadi secara ringkasnya, perceraian secara fasakh tidak boleh dirujuk semula dan ianya membawa kepada jatuhnya talak bain sughra. Jadi jika suami dan isteri ingin kembali bersama setelah bercerai secara fasakh, mereka hendaklah berkahwin semula.
Kemudian perceraian secara fasakh tidak dikira sebagai talak dan tidak mengurangkan bilangan talak dalam sesebuah perkahwinan. Dan hukum fasakh adalah termasuk dalam kategori harus untuk isteri menuntutnya demi menjaga kemaslahatan dan kebaikan kedua-dua belah pihak. Next, wisdom of fasakh, iaitu hikmah fasakh. First, giving the wife an opportunity to make a claim for annulment of the marriage, and then avoid the harm that will be borne by the wife if the marital bond is continued. Maksudnya, melalui fasakh, ia memberi peluang kepada isteri untuk membuat tuntutan pembatalan perkahwinan. Hal ini adalah perlu bagi mengelakkan daripada kemudaratan yang akan ditanggung oleh isteri sekiranya perkahwinan tersebut diteruskan. Selain itu, fasakh juga akan menjadi sebuah bentuk peringatan kepada suami agar sentiasa bertanggungjawab dalam menunaikan hak-hak isteri dan keluarga. Kemudian, fasakh juga akan menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap perkembangan fizikal, mental dan emosi anak-anak. Dan yang terakhir, bagi sesetengah kes pula, fasakh adalah penting untuk menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak sebagai akibat daripada suami yang murtad. The last one is the rights of women after fasakh, iaitu hak-hak isteri selepas fasakh. Yang pertama, harta pencarian, iaitu harta yang diperolehi bersama suami dan isteri sepanjang tempoh perkahwinan. Yang kedua, custodian or guardianship, iaitu hatonah, hak penjagaan anak yang belum mampu mengurus diri sendiri dan belum mampu berdikari. Seterusnya, child alimony, iaitu nafkah anak. Nafkah yang diwajibkan ke atas seseorang untuk menyara anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau jagaan orang lain. Dan yang seterusnya, accommodation, iaitu tempat tinggal kepada seorang isteri selama mana isteri itu berada dalam tempoh iddah. Dan yang terakhir, mu'ta, iaitu satu bayaran yang wajib ke atas suami yang diberi kepada isteri yang telah diceraikan tanpa sebab yang munasabah. Wallahu a'lam.